Assalamualaikum, salam sejahtera. Topik pada kali ini kita akan membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi pecahan positif dan pecahan negatif mengikut tertib operasi. Baiklah. Pada kelas yang lepas, kita sudah sebelum ni kita sudah belajar tentang gabungan operasi tapi melibatkan integer. Tapi kali ini gabungan operasi kita melibatkan pecahan positif dan pecahan negatif lah. Dan dalam gabungan operasi yang lepas kamu sudah maklum tentang tertib operasi tersebut, iaitu bermula dengan tanda kurung, kemudian darab atau bahagi, kemudian tambah atau tolak. Jika dalam operasi tersebut ada darab atau bahagi atau tambah dan tolak sahaja, kita kena selesaikan mengikut dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Baik, okey. Baik. Jadi kita mulakan dengan soalan contoh. Selesaikan 1/2/3 darab dengan kurungan 2/5 tolak 5/6. Dan jika kamu lihat di sini, dia ada operasi, kita ada operasi darab dan kita ada tolak dan yang mana ada tanda kurung. Nampak? Jadi kalau ikut keutamaan kita kena utamakan yang tanda kurung terlebih dahululah. Sebab dalam tanda kurung ni dia ada operasi tolak. Okey. Jadi kita teruskan sama dengan kalau yang ini tengok kalau yang depan ni kita panggil sebagai pecahan bercampur. Kalau kamu jumpa pecahan bercampur, saya sangat galakkan murid supaya tukarkan dahulu kepada pecahan tak wajar, iaitu kamu darab kemudian kamu tambah. Darab tambah yang kamu selalu sebut tu. 1/3, 3 tambah 2 dapat 5/3. Okey, darab dengan yang ini kita selesaikan macam mana? 2/5 tolak 5/6. Jadi nak selesaikan operasi tolak, kita kena samakan pembawah. Yang ni 5, yang ni 6. Macam mana nak sama? 5 boleh jadi 6. Tak boleh. 6 boleh jadi 5. Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, darab saja. Darab macam mana? 5 ni kamu darab dengan 6. Bila konsep pecahan, di bawah darab 6, di atas pun kena darab nombor yang samalah, darab 6. Yang ni kamu darab 5. Darab 5. Atas pun darab dengan 5. Jadi kamu akan dapat bawah ni 30 lah. Jadi 12/30 tolak ni pun sama. Sudah jadi 30. 25 per 30. Nampak? Jadi sekarang kita sudah dapat samakan pembawah. Nampak tak? 30. Jadi kita boleh tolak lah. Kita buat operasi tolak. Okey. Jadi ini sudah sama kan? Sama, kita tulis balik dulu lah. 5/3 darab. Okey, cuba kita tengok. 12 tolak 25. Macam mana 12 tolak 25? Jadi kita guna konsep apa? Saya cakap konsep hutang. RM12 ni positif kan? RM12 ni 12 ni positif. Negatif 12/30 ni positif. Jadi 12 dengan negatif 25. Nampak tak ni? Tolak 25. Kita anggap dia negatif 25. Okey, baik. Okey, jadi kamu ada duit RM12. Kamu pergi ke kedai ataupun pergi di Wijaya, beli barang sampai RM25. Jadi kamu berhutang lah. Maksudnya jawapan kamu nanti dalam negatif. Jadi 25 tolak 12 dapatlah RM13
hutang. Kamu berhutang lagi 13 ini ringgit. Jadi negatif 13 lah. Negatif 13. Jadi saya buat kurungan kita buat tanda kurung. Negatif 13 per 3, 30. Dapat. Selesai lah. Dapat kan? Baik, jadi bila sudah selesai, yang ini kita letak tanda kurung ni untuk bezakan darab dengan tolak. Saya lah dalam kes ini, tolak ni adalah nombor negatif, mewakili simbol negatif bagi pecahan tersebut. Negatif 13 per 30. Baik, macam ni kita nak darab. Darab senang lah. Konsep darab ni, darab lah di atas, darab dengan di atas. Jadi positif jumpa negatif jadi apa? Negatif 5 darab 13 kamu dapat 65. 3 darab 30, 90. Jadi negatif 65 per 90. Bolehkah kita permudahkan dia ke sebutan terendah? Boleh. Boleh kan? Bagi dengan berapa? Bagi berapa? Bagi 5 lah. Bagi 5. Bawah pun kita bahagi 5. Ini kita nak permudahkan lah. Permudahkan ni kamu sudah belajar lah di sekolah rendah lagi. Cuma konsep sekarang ini saja dapat 65 per 90 ni. Ini memang sudah jawapan akhir lah. Tapi belum lagi ke sebutan terendah. Bahagi dapatlah jawapan akhir kamu adalah negatif 13 per 18. Baik, okey. Ini jawapan akhir lah. Hashtag jangan keliru lah. Okey, baik. Jadi sekarang ni sebenarnya dia ada lagi satu kaedah yang cepat. Bagaimana kita nak kira terus daripada sini, kita terus boleh jawapan dalam sebutan yang terendah. Macam mana? Baik, saya ambil contoh 5, bukan contoh lah, 5 per 3 saya tulis sebalik. Darab dengan negatif 13 per 30. Baik, kamu ambil yang ni. Okey, apa hubungan 5 dengan 30 ni? Ataupun 3 dengan 13. 5 dengan 30 ni hubungan dia kita boleh bahagi ataupun kita boleh permudahkan dia. Contoh 5 darab berapa dapat 30? 5 darab berapa dapat 30? 5 darab dengan 6. Darab dengan 6. 6 lah sini. Sini 5 darab berapa dapat 5? 5 darab dengan 1. Ini kita kaedah potong-potong. Saya biasa bagi tahu pelajar ini kaedah potong 1, potong 6. 5 darab 5, 5 darab 1, 5 darab 6, 3, 30. Baik, jadi potong darab lah. 1 darab dengan 3. 1 darab 3 dapat negatif 13. 3 darab 6 dapat 18. Nampak tak? Dia terus dapat jawapan. Tak payah lagi dapat jawapan yang besar begini. Jadi kes potong-potong ni untuk elakkan kita dapat jawapan yang terlalu besar. Okey, baik. Jelas Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Iaitu 5 per 8 tambah dengan 1 per 3. Jumpa lagi ni. Sebutan pecahan bercampur. Bahagi kurungan negatif 5 per 6. Baik. Jadi dalam kes ini, mana yang kita nak selesaikan dahulu? Kurungan. Cuba tengok. Dalam kurungan kita ni tidak ada operasi. Kurungan ini dia nak asingkan nilai nombor tanda negatif saja. Nak asingkan tanda negatif sahaja. Jadi yang kita nak kena selesaikan dulu adalah bahagi dulu. Yang ini dulu. Nampak tak? Ini yang kita nak selesaikan terlebih dahulu. Tulis baliklah. Sama dengan 5 per 8 tambah tanda kurung. Okey, baik. Yang ini saya selalu begitu apa? Tukarkan ke dalam pecahan tak wajarlah. 1 darab 3, 3 tambah 1, 4. Jadi 4 per 3 bahagi negatif
5 per 6. Okey, ada 2 kurungan lah sini. Baik, okey. Sekarang ni macam mana kita nak selesaikan bahagian? Tulis balik. 5 per 8. Sebab 5 per 8 ni kita tak usik dia. Dia masih lagi di situ. Baik, okey. Tambah. Maaf saya semua sikit tambah. Tambah apa? Okey, tambah kurungan. Bahagi. Macam ni kita nak bahagi pecah ni? Kena tukar. Tukar kepada apa? Tukar kepada darab. Maksudnya 4 per 3 macam biasa. Bahagi ni kamu tukar kepada darab dengan syarat. Kita boleh tukar kepada darab. Darab dengan syarat apa? Kamu kasih terbalikkan 6 per 5. Begitu. Nampak tak? Jadi saya buat 2 kurungan lah. Baik, okey. Jadi darab 6 per 5. Kita kasih terbalik. Tadi bahagi 5 per 6. Jadi bila kita tukarkan bahagi kepada darab, kita kena terbalikkan. 6 ni pergi atas. 6 pergi atas. 5 pergi bawah. Terbalikkan saja lah. Lepas tu darab macam biasa lah. Tak ada masalah. Darab macam biasa. 5 per 8. Tambah pada 4 darab 6. Sorry. Positif dengan negatif jadi apa? Jadi negatif. Positif, negatif jadi negatif lah. 4 darab 6, 24. Dengan 3 darab 5, 15. Okey, nampak? Boleh tak permudahkan ni? 24 per 15. Boleh. Bahagi dengan berapa? Berapa kamu? Macam mana kamu permudahkan? Jadi kamu permudahkan. 24. Kita boleh ambil sifir 3. 3 darab dengan 8, 24. 3 darab dengan 5, 15. Dapatlah jawapan. Kamu dapat jawapan 5. Ni panjang sikit Dapat jawapan. Cikgu buat di sebelah sini sikit Apalah. 5 per 8. Kita nak buka kurungan. Nampak tak? Tambah jumpa tolak jadi apa? Tambah jumpa tolak jadi tolak dengan 8 per 5. Jangan pula kamu pergi potong pula. Potong 5. Mentang-mentang saya cakap potong tadi. Salah tak boleh. Potong ni dalam kes darab sahaja. Ingat potong ni atas dengan bawah ni dalam kes darab. Tolak dan tambah kamu tak boleh darab. Kamu tak boleh potong. Satu secara kamu adalah apa? Dengan kaedah samakan pembawah sajalah. Darab lah. Ini samakan pembawah. Darab dengan 5. Macam biasalah. Samakan pembawah kan. Sorry, hilang pula 8. Okey. Darab. Darab berapa? Darab lah. Darab dengan 5. Darab dengan 5. Darab dengan 8. Darab dengan 8. Tak mahu lah. Cikgu kena buat di sebelah. Ni pengukuhan sudah ni Cikgu buat di sebelah sini Cikgu buat sebelah sini. Nanti kamu salin nanti tengoklah. Jadi dapatlah sama dengan okey, sama dengan kena buat panah ni. Nanti ada yang tak jelas pula panah dulu. Panah naik atas ni sikit sambung sama dengan kita ada 25 per dengan 40 tolak dengan 64 per 40. Cerita yang sama. Maksudnya 25 tolak 64. Maksudnya
25 tolak 64. Maksudnya tadi RM25. Ada duit RM25. Pakai pen warna biru pula. RM25. Ada duit RM25. Pergi di Wijaya beli barang sampai RM64. Maksudnya kamu akan berhutang. Berapa baki kamu? Baki kamu adalah negatif, bukan baki, hutang kamu. Negatif 39 ni bukan baki, hutang. Sebab duit kamu sikit, beli sampai 64. Jadi hutang. Negatif 39. Jadi jawapan akhir kamu adalah negatif 39/40. Hashtag. Jangan keliru lah. Tengok satu persatu, ikut langkah. Tengoklah saya tunjuk ni pun banyak langkah-langkah. Mungkin kamu boleh skip lah kalau sudah jelas. Kalau tak jelas nanti kena buat satu persatu. InsyaAllah dia ambil masa, nanti kamu akan jelas lah. Baik. Okay, bolehkah kita guna kaedah potong-potong tadi? Oh, tak boleh. Tak boleh. Inilah kaedah yang sebab potong-potong tadi untuk darab saja. Okay, baik. Oh, sini kamu boleh potong ni. Nampak tak? Nampak tak 3 dengan 6 ni? 3 darab 1, 3 darab 1, 3 darab 2. Nampak? 3 darab 1, 3 darab 2. Jadi di sini saya tunjuk sikit sebab ada masa. Okey, nanti saya skip balik lah. Saya undur balik. Baik, ini 3 darab dengan 1, 3 darab dengan 2. Nampak tak? 4 darab 2, 8. 5 darab 1, 5. Terus kamu dapat jawapan kesebutan yang terendah. Perasan tak? Ini kita panggil konsep potong-potong ni, supaya kamu dapat jawapan atau nilai yang sebutan terendah, pecahan kesebutan terendah. Nampak terus, jadi tak perlu lagi kamu buat 24/15. Jadi sudah jimat masa di situlah. Baik, jadi ni saya potong lah. Yang jelas tu boleh buat, yang tak jelas tu boleh guna konsep biasalah. Okey, baiklah. Jadi ini latihan yang cikgu suruh kamu buat nanti. Latih diri 1.3C. Buat dalam buku latihan lah. Soalan A, B. Soalan A. Sudah kan ni tanda soalan A, soalan B, soalan C dan soalan E sahaja. Nanti kelas akan datang ataupun cikgu akan bagi video penerangan lah tentang jawapan ni untuk kamu semak, buat semakan kendiri. Baik, jadi cikgu rasa itu saja. Selamat mencuba. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.